Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Azza wa Jal, kerana dengan rahmat serta keizinannya maka dapatlah sama-sama kita bersua sekali lagi di dalam program Perlis Mengaji pada pagi yang penuh barakah ini. Terlebih dahulu, saya bagi pihak tim Perlis Mengaji ingin merafak sembah, tahniah dan bai'ah tak setia sempena 2 dekad pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalulail, Raja Perlis yang dimasyhurkan pada 17 April 2000. Tinggikan daulat serta adil kekal pemerintah Jamalulail. Muslimin muslimat, sidang penonton Perlis Mengaji yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih serta penghargaan yang tidak terhingga kepada pihak penganjur bersama Perlis Mengaji, iaitu Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, Jabatan dan juga Jabatan Mufti Negeri Perlis, yang mana rancangan Perlis Mengaji ini dikuasakan oleh Suara Sunnah Channel. Mudah-mudahan program ilmiah yang seumpama ini dapat memberi 1001 manfaat buat kita semua dalam mengisi masa terluang sepanjang PKP yang telah dilaksanakan oleh pihak pemerintah selama ini. Mudah-mudahan slot saya pada kali ini yang akan menyentuh topik wakaf, membersih jiwa dan menyubur harta dapat memberi sedikit manfaat dan juga faedah buat kita bersama. Muslimin muslimat, sidang penonton Perlis Mengaji yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang bermaksud, ambillah sedekah, yakni zakat, dari sebahagian harta mereka, kerana dengan zakat itu mampu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, kerana sesungguhnya doa itu menjadi ketenteraman jiwa buat mereka, dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang baru saya bacakan sebentar tadi, menyatakan kalimah sedekah, yang mana sedekah merupakan salah satu ibadat yang sangat dituntut di dalam Islam. Sesungguhnya sedekah sama ada yang wajib, iaitu zakat, ataupun sedekah sunat, termasuklah wakaf dan sebagainya, merupakan salah satu sunnah dan ia merupakan ibadah yang mempunyai signifikan yang tersendiri. Sedekah bukan sahaja berbentuk ibadah madiyah ataupun kebendaan semata-mata. Bahkan sedekah juga merupakan ibadah ruhiyah ataupun batiniyah, kerana mereka yang memiliki iman yang sempurna dan dilunakkan hatinya sahaja mampu untuk melaksanakan ibadah sedekah, wakaf, zakat dan sebagainya. Sedekah juga merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala, kerana setiap insan, sedekah juga merupakan salah satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada setiap insan bagi menguji keimanan masing-masing, sama ada harta yang dikurniakan kepada mereka menjadi asbab bagi mereka untuk mendapatkan keredaan dan ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ataupun harta yang dikurniakan itu menjadi beban dan belenggu ke atas mereka sehingga kan dihumbankan ke dalam neraka wal a'yazu billah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 28,
wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahawa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai fitnah dan ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Nabi SAW juga pernah bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Rawahu Tirmidzi wa huwa fi Sahih Al-Jami'. Setiap umat memiliki ujian, dan ujian umatku adalah harta. Demikian tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton polis mengaji yang dikasihi Allah sekalian. Setiap rezeki, yakni harta kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada banyak maupun sedikit, mempunyai tuntutan yang besar yang tidak hendaklah kita tunaikan. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kefarduan ibadat zakat ke atas harta apabila cukup syarat-syaratnya seperti cukup nisab dan haul, bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan diri, harta dan diri pemiliknya. Signifikan dan faedah zakat ini turut meliputi ibadah sedekah yang lain, termasuklah ibadat wakaf. Wakaf dapat membersihkan dan menyucikan diri orang yang menunaikannya, kerana wakaf membersihkan akhlak, menyucikan serta membersihkan jiwa dari rasa bakhil, kikir, kedekut dan pelbagai sifat ataupun akhlak yang mazmumah yang lain. Wakaf juga dapat menghidup suburkan akhlak sehingga pewakaf akan memiliki sifat-sifat orang yang dermawan, yang suka berbuat baik serta sentiasa bersyukur atas nikmat kurniaan Allah. Ibadah wakaf juga merupakan indikasi yang jelas tentang yang menunjukkan nilai ataupun sifat kesyukuran seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Sementara dengan kesyukuran itu, maka nikmat serta harta akan terus bertambah. Wakaf juga menyuburkan pahala dan ganjaran orang yang melakukannya, kerana ibadah wakaf adalah sedekah jariah, yakni sedekah yang mengalirkan pahalanya, yang dilipat gandakan pahalanya sesuai dengan kadar keimanan, keikhlasan orang yang mewakafkannya. Dan pahala itu serta manfaat itu kekal berpanjangan sehinggalah pewakaf, walaupun pewakaf telah pun meninggal dunia. Tambahan lagi, manfaat daripada harta yang diwakafkan juga dapat memberi pelbagai macam faedah dan juga dapat membantu golongan yang memerlukan. Sebagai contoh, dengan tanah yang diwakafkan, maka dapatlah dibina masjid, surau, madrasah dan pusat pengajian yang mana memberi kemudahan dan impak yang sangat positif kepada kaum muslimin dalam usaha untuk beribadah dan juga menuntut ilmu. Dengan wakaf wang ataupun wakaf tunai juga, maka dapat dilaksanakan pelbagai inisiatif, termasuklah pewujudan hospital, membantu yang mampu dapat menyelamatkan jutaan nyawa yang terancam dengan pelbagai penyakit tanpa mengira agama dan latar belakang. Dengan wakaf tunai juga, maka dapat dilaksanakan inisiatif-inisiatif yang lain, termasuklah pewujudan rumah berkelompok bagi membantu fuqara dan masakin. Melalui wakaf juga dengan instrumen masa kini ataupun contemporary, seumpamanya wakaf korporat, wakaf saham, wakaf suku dan sebagainya, mampu menjulang identiti bangsa dan umat sebagai umat yang memiliki aset berharga dan disegani dunia. Jadi betapa banyak kenikmatan agama dan dunia yang dapat ditimbulkan melalui ibadat wakaf. Justru, ayuh kaum muslimin dan muslimat sekalian, marilah sama-sama kita tolong-menolong menyemarakkan amalan berwakaf ini, khususnya di tanah air yang kita cintai ini. Sidang penonton polis mengaji yang dikasihi Allah sekalian, secara umumnya di dalam Islam, sedekah meliputi sama ada sedekah yang wajib ataupun fardu, maupun sedekah nafilah ataupun sedekah sunat. Sedekah wajib yang kita maklumi seperti zakat, iaitu mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu, iaitu cukup nisabnya, mengikut syarat-syarat tertentu, iaitu telah sampai haul, untuk diagihkan kepada golongan-golongan tertentu, yakni asnaf yang 8.
Manakala sedekah nafilah ataupun sedekah tatawwu' merupakan sedekah sunat, iaitu pemberian sesuatu kepada orang yang memerlukan secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk di dalam rangka sedekah nafilah ataupun sedekah sunat ini, maka sedekah jariah ataupun wakaf mengambil tempat, iaitu wakaf dapat kita artikan sebagai sesuatu pemberian bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pahalanya sentiasa mengalir kerana sedekah tersebut bersifat kekal dan manfaatnya boleh digunakan walaupun penyumbangnya sudah meninggal dunia. Dapat kita bandingkan ataupun dapat kita bezakan antara wakaf, sedekah dan zakat seperti berikut. Wakaf iaitu menyumbangkan harta kekal bagi tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk kebajikan umat Islam yang mana manfaatnya kekal walaupun telah meninggal dunia. Sebagai contoh, mewakafkan tanah untuk tujuan masjid dan ia kekal buat selama-lamanya. Manakala sedekah pula menyumbangkan harta ataupun wang yang bersifat tidak kekal penggunaannya untuk tujuan kebajikan. Sebagai contoh, memberi sedekah wang ringgit kepada fakir miskin untuk kegunaan harian, makan minum dan sebagainya. Manakala zakat iaitu mengeluarkan sebahagian harta tertentu dan diberikan kepada asnaf-asnaf yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh syarak. Baik, sidang penonton peris mengaji yang dikasihi Allah sekalian, tidak dapat tidak dalam kita membincangkan topik wakaf ini, maka ialah kita rujuk ataupun kita kongsikan berkenaan dengan pengertian wakaf dari segi bahasa dan juga istilah. Wakaf berasal daripada perkataan waqfun yang bermaksud berhenti, yakni al-waqfu menegah ataupun al-man'u dan juga menahan, yakni al-habsu. Dari segi istilah dapat kita fahami bahawa wakaf bermaksud apa-apa harta yang ditahan hak pewakaf ke atas harta tersebut daripada sebarang urusan jual beli, pewarisan, hibah dan wasiat, di samping mengekalkan sumber fizikal ataupun ain harta berkenaan. Manakala manfaat harta yang diwakafkan adalah untuk kebajikan umum ataupun khusus yang telah ditetapkan tertakluk kepada niat si pewakafnya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendapatan, perolehan ataupun manfaat daripada harta yang diwakafkan itu boleh dibelanjakan untuk kebaikan ataupun kebajikan sebagai pendampingan diri pewakaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harta wakaf yang telah diwakafkan tidak lagi menjadi milik pewakaf. Makna kata pewakaf tidak ada hak lagi untuk mentadbir harta tersebut dan ia kembali kepada mauquf alaih ataupun ulul amri yang mentadbir harta wakaf tersebut. Dalam konteks ini Majlis Agama Islam Negeri, dan harta tersebut tidak boleh diambil kembali dan tidak boleh dimiliki oleh sesiapa. Maka kita rujuk kepada dalil pensyariatan wakaf. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Bermaksud, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Abu Talhah Al-Ansari telah meminta penjelasan lanjut daripada Nabi SAW berhubung maksud ayat berkenaan. Maka Nabi SAW telah menjelaskan bahawa antara sedekah harta yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah ibadat wakaf. Dalil hadis yang merujuk kepada pensyariatan wakaf sebagaimana yang masyhur yang selalu kita dengar, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza mata al-insan inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min thalathah, illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah."
Apabila mati seorang manusia, maka terputuslah daripadanya amalannya, kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah, yakni wakaf. Kedua, ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Dan ketiga, anak yang soleh yang berdoakan baginya. Hadis ini riwayat Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Imam Nawawi dalam menjelaskan hadis ini telah menyebut, ulama berkata bahawa hadis ini adalah amalan. Makna hadis ini adalah bahawa amalan si mati akan terputus dengan sebab kematiannya, dan terputus juga pembaharuan pahala baginya kecuali dengan 3 amalan. Ini kerana ia menjadi penyebabnya anak yang soleh daripada usahanya, manakala ilmu yang ditinggalkannya adalah dengan sebab pengajaran ataupun karangannya. Begitu juga dengan sedekah jariah, iaitu wakaf. Dan dalam hadis ini juga terdapat satu galakan supaya berkahwin untuk mendapat anak yang soleh, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, waladin soleh yad'ulah, dengan asbab perkahwinan maka lahirlah zuriat, keturunan yang soleh yang dapat mendoakan pewakaf apabila telah meninggal dunia. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan sahnya ataupun dalil kepada wakaf dan betapa besarnya ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu juga diterangkan tentang kelebihan ilmu serta galakan untuk memperbanyakkannya. Begitu juga menggalakkan untuk mewariskan ilmu dengan cara pengajaran dan karya serta penerangan. Jadi muslimin muslimat sidang penonton penulis mengaji yang dirahmati Allah sekalian, jadi program seumpama ini merupakan salah satu inisiatif yang dapat menggalakkan perkongsian ilmu dan juga pengajaran bagi memberi manfaat kepada semua masyarakat. Al-Khatib Asy-Syarbini berkata, ulama telah mentafsirkan perkataan sedekah jariah dalam hadis ini di atas dengan maksud wakaf. Seperti mana kata Imam Rafi'i, hal ini kerana pahala sedekah jariah terus mengalir kepada orang-orang, kepada si pelakunya ataupun kepada pewakafnya, sedangkan sedekah yang lain pahalanya tidak terus mengalir seperti mana sedekah sebagaimana amal jariah ataupun wakaf. Oleh yang demikian dapat kita fahami bahawa sedekah jariah merupakan sedekah yang dilakukan di mana pahalanya berterusan mengalir sekalipun seorang itu telah meninggal dunia, seperti amalan berwakaf. Di antara bentuk-bentuk sedekah jariah ataupun wakaf sebagaimana yang termaktub di dalam sejarah, antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'min min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautih, 'ilman 'allamahu wa nasharahu, wa waladan salihan tarakahu, wa mushafan warathahu, aw masjidan banahu, aw baitan libni sabil banahu, aw nahran ajrahu, aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautih." Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan hadis ini telah disahihkan oleh Ibnu Al-Khuzaimah dan dihasankan oleh Al-Munziri. Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman daripada amalan dan kebaikan yang dia lakukan setelah dia mati adalah: pertama, ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Kedua, anak soleh yang dia tinggalkan. Ketiga, mushaf Al-Quran yang dia wariskan. Keempat, masjid yang dibina. Kelima, rumah bagi Ibnu Sabil, yakni rumah musafir yang terputus perjalanan yang dia bina. Keenam, sungai yang dia alirkan. Dan ketujuh, sedekah yang dia keluarkan dari harta ketika dia masih hidup ataupun ketika dia masih hidup dan juga sihat. Dan semua ini akan dihubungkan dengannya setelah dia mati. Maka para fuqaha dalam menilai ataupun mengambil pengajaran daripada hadis berkenaan telah mengklasifikasikan wakaf kepada beberapa jenis. Yang pertama, wakaf ahli ataupun wakaf untuk keluarga, yang mana manfaatnya dikhususkan kepada ahli keluarga yang ditentukan oleh pewakaf. Kedua, wakaf khairi ataupun wakaf kebajikan, yang meliputi wakaf am dan juga wakaf khas. Wakaf am dapat kita artikan iaitu wakaf yang diwujudkan bagi tujuan khairat umum mengikut hukum syarak.
seperti mewakafkan untuk tujuan keagamaan, pembangunan ekonomi, pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Manakala wakaf khas pula, wakaf yang diwujudkan bagi maksud khairat tertentu ataupun dengan tujuan khusus mengikut hukum syarak, seperti mewakafkan tanah ataupun manfaat untuk tujuan masjid, maka ia menjadi wakaf khas, ataupun mewakafkan wang tunai untuk tujuan pembinaan hospital, maka ia telah menjadi wakaf khas, dan contoh-contoh yang lain. Dan satu lagi jenis wakaf yang diberikan contoh oleh pihak al-fuqaha, iaitu wakaf irsad, iaitu penyerahan tanah sebagai wakaf oleh pihak berkuasa negeri, kerajaan persekutuan dan lain-lain mengikut hukum syarak. Dan satu jenis lagi wakaf iaitu wakaf mushtarak, yang mana wakaf ini menggabungkan ataupun menyatukan ketiga-tiga contoh wakaf tadi, iaitu wakaf khairi, wakaf irsad dan sebagainya, maka ia digabungkan menjadi wakaf mushtarak. Sidang penonton, polis mengaji yang dikasihi Allah sekalian, ibadat wakaf merupakan satu ibadah ataupun amalan yang telah dianjurkan oleh agama, maka tidak ia tertakluk kepada rukun dan juga syarat-syarat tertentu. Para jumhur ulama telah menetapkan bahawa ibadat wakaf itu hendaklah meliputi 4 rukun. Pertama, ibadah wakaf perlu ada waqif, iaitu orang yang mewakafkan harta. Kedua, ibadat wakaf perlu ada mauquf, iaitu harta yang hendak diwakafkan. Dan seterusnya, wakaf juga perlu ada mauquf alaih, iaitu orang yang menerima harta wakaf tersebut ataupun pentadbir harta wakaf. Dan keempat, sirah, sama ada secara jelas, secara sarih ataupun secara kinayah. Manakala syarat wakaf pula, setiap rukun wakaf yang saya sebutkan tadi terdapat syarat-syarat tertentu. Pertamanya, waqif ataupun pewakaf itu hendaklah seseorang yang berakal, merdeka, baligh, tidak dipaksa, dan juga memiliki harta dan berkuasa dalam menguruskan hartanya. Kedua, mauquf ataupun harta yang diwakafkan, harta tersebut hendaklah dimiliki, bukannya harta curi ataupun harta yang dijumpai. Harta tersebut hendaklah harta yang diketahui dan juga ditentukan. Harta yang boleh dimiliki, mempunyai manfaat dan diharuskan di sisi syarak, serta harta yang kekal sifatnya. Kemudian mauquf alaih ataupun penerima harta wakaf hendaklah wujud ketika wakaf itu dibuat dan ditentukan. Mauquf alaih bolehlah memiliki harta, mentadbir dan menguruskan harta berkenaan sesuai dengan niat waqif. Dan keempat, sirah ataupun lafaz ijab dan qabul, maka wakaf hendaklah bertujuan takbid ataupun untuk kekal selama-lamanya, tidak ditentukan syarat untuk tempoh tertentu, serta bertujuan ataupun objektif kepada wakaf itu jelas untuk ditakbir oleh mauquf alaih. Antara hikmah ataupun faedah daripada amalan berwakaf ini, wakaf sebagaimana kita sedia maklum merupakan salah satu instrumen ataupun alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui sedekah jariah, yang mana pahalanya akan berkekalan dan berpanjangan. Wakaf mempunyai hikmah dan kelebihannya tersendiri jika ia dilakukan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara hikmah yang terkandung di dalam ibadat wakaf, pertamanya, ibadat wakaf dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taqarrub ila Allah. Kedua, ibadat wakaf dapat menzahirkan pengabdian diri, yakni ta'abbud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, mendapat pahala kebajikan yang berkekalan semasa hidup dan selepas pewakaf meninggal dunia. Keempat, ibadat wakaf, melalui ibadat wakaf, maka masyarakat dapat berkongsi manfaat melalui harta yang diwakafkan. Kelima, ibadat wakaf dapat mengukuhkan perpaduan ummah. Dan keenam, ibadat wakaf dapat memastikan pengekalan, pemilikan dan perkongsian aset umat Islam. Antara fadilat dan keutamaan berwakaf sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Pertama, keutamaan wakaf
sudah pasti ganjaran pahala yang berlipat kali ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 265, "Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabil fa'atat ukulaha di'afain fa in lam yusibha wabil fatal wallahu bima ta'maluna basir." Dan bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kerana meneguhkan iman dan keikhlasan yang timbul daripada jiwa mereka adalah seumpama sebuah kebun di tempat yang tinggi yang ditimpa hujan yang lebat, lalu mengeluarkan hasilnya 2 kali ganda. Kalau ia tidak ditimpa hujan lebat, maka hujan renyai-renyai pun sudah cukup untuk menyiraminya. Dan ingatlah, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat akan apa yang kamu lakukan. Nabi SAW pernah bersabda, "Inna Allah yaqbalu as-sadaqah wa ya'khudhuha bi yaminih fayurabbiha li ahadikum kama yurabbi ahadukum muhrahu hatta inna luqmah la tasiru mithla Uhud." Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi dan status hadis hasanus sahih. Bermaksud, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang daripada kamu, sebagaimana kamu membiakkan seekor anak kuda. Sehingga sedekah yang hanya sebiji boleh berkembang besar sebesar gunung Uhud. Fadilat kedua yang dapat kita ambil iktibar daripada amalan berwakaf ini, dengan amalan berwakaf, Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan ketenangan jiwa, iman menjadi mantap serta senantiasa redha di atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 274, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Orang-orang yang membelanjakan, yakni mewakafkan hartanya pada waktu siang dan malam, pada waktu malam dan siang, dengan cara sulit ataupun terbuka, maka mereka pasti beroleh pahala di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, serta mereka pula tidak akan berasa berduka cita. Ketiga, dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Man naffasa 'an mu'min kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhi." Hadis riwayat Muslim. Sesiapa yang meringankan daripada seorang mukmin satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan dunia, yakni dengan amalan berwakaf, seseorang itu dapat membantu saudara mukmin yang berada dalam kesusahan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan meringankan daripadanya satu kesusahan daripada kesusahan di hari akhirat. Sesiapa yang memudahkan kepada orang yang berkesempitan, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat. Dan sesiapa yang menutup aurat dan keaiban seorang Muslim, maka Allah akan menutup aurat dan keaibannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menolong seseorang hamba selagi mana hamba itu menolong saudaranya. Fadilat keempat iaitu pengampunan dosa, ganjaran syurga dan bebas daripada azab neraka. Diriwayatkan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahu kepada saya satu amalan yang akan memasukkan saya ke dalam syurga dan menjauhkan saya daripada neraka." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad sa'altani 'an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah 'alaihi. Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار." Hadis riwayat Imam Tirmizi dan An-Nasa'i
serta At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Demi Allah, sesungguhnya kamu telah bertanya kepadaku tentang sesuatu yang besar. Sesungguhnya ia memang mudah bagi sesiapa yang dimudahkan oleh Allah kepadanya. Kamu menyembah Allah tanpa menyekutukan sesuatu dengannya, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji di Baitullah. Kemudian baginda bersabda lagi, tidakkah kamu mahu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa itu perisai, sedekah memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Sedekah juga merupakan bukti keimanan seseorang. Diriwayatkan daripada Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW bersabda, "At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani, aw tamla'u ma baina as-samawati wal ard, was-salatu nur, was-sadaqah burhan, was-sabrun diya'u, wal-Qur'an hujjah laka aw 'alaik. Kullu nas yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Hadis riwayat Muslim. Yang bermaksud bersuci itu separuh daripada iman. Alhamdulillah memenuhi neraca timbangan di akhirat. Subhanallah dan alhamdulillah, kedua-duanya ataupun setiap satunya memenuhi ruangan di antara langit dan bumi. Solat itu adalah cahaya. Sedekah termasuklah wakaf dan sebagainya itu merupakan bukti keimanan. Sabar merupakan sinaran cahaya. Al-Quran adalah hujah kepada kamu, sama ada menyembelahi dan membela kamu ataupun hujah ke atas kamu, mendakwa dan akan menentang kamu di akhirat. Setiap manusia keluar pada awal pagi, lalu dia menjual dirinya kepada Allah dengan melakukan ketaatan, ataupun kepada syaitan dan hawa nafsunya dengan melakukan maksiat. Lalu dia membebaskan dirinya daripada mendapat kehinaan di dunia dan azab di akhirat, atau dia membinasakannya dengan melakukan maksiat. Hadirin sidang penonton pelis mengaji yang dikasihi Allah sekalian, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan tentang fadilat ataupun keutamaan berwakaf. Maka pada masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala memberi ancaman ataupun larangan kepada mereka yang enggan menginfakkan harta mereka ataupun mewakafkan, mengeluarkan zakat serta bersedekah sebagaimana yang dituntut oleh ajaran Islam. Larangan ataupun ancaman terhadap keengganan bersedekah sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat ke-34 hingga ayat 35, yang mana mereka yang enggan mengeluarkan zakat, bersedekah, berwakaf dan sebagainya akan mendapat balasan azab yang pedih di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, yakni harta benda yang banyak, serta tidak menafkahkannya pada jalan Allah, yakni tidak mengeluarkan zakat, berwakaf dan bersedekah, maka beritahukanlah kepada mereka bahawa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat daripada apa yang kamu simpan itu." Dalam surah yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 180, harta yang disimpan ataupun sifat bakhil itu akan menjadi beban di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir." Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka daripada kurniaannya menyangka bahawa kebakhilan itu baik bagi mereka.
sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat, dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan ingatlah Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan antara ayat yang lain, sifat bakhil ataupun kikir itu merupakan tipu dari syaitan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 268, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un alim." Sesungguhnya syaitan itu menjanjikan ataupun menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, yakni bakhil, kedekut dan kikir. Sedangkan Allah menjadikan untukmu keampunan daripadanya serta kurniaannya yang luas. Dan ingatlah Allah Ta'ala Maha luas kurniaannya lagi Maha mengetahui. Sedang penonton, polis mengaji yang dikasihi Allah sekalian, antara contoh amalan wakaf yang termaktub dalam sejarah yang dapat kita selusuri sejarah yang silam, semana yang masyhur di zaman Nabi dan juga zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, umpamanya sedekah ataupun wakaf daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, yang mana beliau telah menginfakkan telaga rumah ataupun telaga pemanah. Yang diriwayatkan dalam sejarah bahawa telaga yang dikenali sebagai telaga Uthman ini asalnya dimiliki oleh seorang Yahudi yang menjualkan airnya kepada kaum muslimin. Imam Al-Aini telah menukilkan bahawa umat Islam ketika itu biasanya membeli air daripada telaga tersebut dengan harga 1 dirham ataupun untuk 1 kantung air. Sebelum Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah membeli dan mewakafkannya untuk kaum muslimin. Suatu Nabi SAW sampai di Madinah, maka tidak ada air yang bersih untuk diminum kecuali daripada telaga Ar-Rumah ini. Maka Nabi SAW telah bersabda, sesiapa yang membeli telaga Ar-Rumah ini dan mewakafkan airnya kepada orang Islam, maka dia akan diberikan pahala berdasarkan setiap timba air yang disedekahkan itu, dan kelak dia akan dapat meminum air di dalam syurga. Menurut riwayat Ibnu Abdul Bar dalam Al-Isti'ab fil Ma'rifat Al-Ashab, maka Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah menawarkan untuk membeli telaga berkenaan. Tetapi sebaliknya, Yahudi berkenaan telah bersetuju untuk menjual separuh sahaja daripada kegunaan telaga itu dengan nilai 12,000 dirham. Giliran untuk mengambil air secara berselang hari juga telah dipersetujui. Maka tatkala tiba giliran Sayyidina Uthman bin Affan, maka semua orang Islam telah datang mengambil air secara percuma untuk bekalan selama beberapa hari dan tidak perlu mengambil ataupun membeli air daripada Yahudi pada hari yang berikutnya. Jadi melihat keadaan ini, maka Yahudi itu telah menyedari perniagaannya telah merosot, lalu dia telah menawarkan untuk menjual ke semua telaga rumah itu kepada Sayyidina Uthman dengan tambahan sebanyak 8,000 dirham, menjadikan nilai telaga yang diwakafkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan ketika itu berjumlah 20,000 dirham. Dan telaga ini telah dipelihara ataupun masih wujud sehingga ke hari ini, dan ia terletak kira-kira 1 km daripada Masjid Al-Qiblatain dan diletakkan di bawah jagaan Kementerian Air dan Pertanian Arab Saudi. Dan manfaat ataupun hasil daripada telaga yang diwakafkan oleh Sayyidina Uthman ini, maka telah hidup subur kebun-kebun tamar di sekitarnya, dan hasilnya ketika ini telah mencapai nilai yang sangat tinggi, dan manfaat daripada wakaf berkenaan juga, maka telah dibina dengan kompleks-kompleks perniagaan dan juga hotel-hotel wakaf yang tersebar luas di sekitar Mekah dan Madinah. Antara contoh lain wakaf dalam sejarah, umpamanya wakaf yang telah dilaksanakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, iaitu Sayyidina Umar telah mendapat sebidang tanah di Khaybar, lalu dia datang kepada Nabi untuk meminta pandangan tentang tanah berkenaan. Maka Sayyidina Umar telah bertanyakan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapat sebidang tanah di Khaybar, di mana aku tidak mendapat harta yang lebih berharga bagiku selain daripadanya. Apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku dengannya?" Maka Nabi SAW bersabda, "Jika engkau hendak, maka tahanlah ataupun bekukanlah tanah itu dan sedekahkan dan wakafkanlah manfaatnya."
Contoh amalan wakaf di Malaysia yang kita maklumi bersama, terdapat satu tanah wakaf yang sangat bernilai yang ditadbir di bawah Majlis Agama Islam dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, yang mana tanah berkenaan adalah tanah wakaf Ahmad Dauji Dadaboy yang terletak yang dibina di atasnya Menara Bank Islam Kuala Lumpur. Untuk makluman para penonton sekalian, tanah berkenaan merupakan tanah yang sangat bernilai, tanah wakaf yang sangat bernilai di Malaysia, berkeluasan 1.2 hektar, terletak di Jalan Perak, Kuala Lumpur, dan nilai tanah berkenaan sebelum dibangunkan berjumlah 34 juta, dan setelah dibangunkan ketika ini nilainya telah melonjak lebih daripada 151 juta. Dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ataupun MAWIP sebagai pemegang amanah tunggal harta tanah wakaf berkenaan telah menggalas tanggungjawab membangunkan tanah wakaf berkenaan, seterusnya menjadi salah satu ikon pembangunan tanah wakaf yang berjaya di Malaysia. Dan hasil daripada kerjasama di antara Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Lembaga Tabung Haji dan juga Bank Islam Malaysia Berhad, maka tanah tersebut telah berjaya dibangunkan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam aspek wakaf ini, maka terdapat satu sudut, iaitu wakaf tunai. Yang mana wakaf tunai ataupun kash wakaf ataupun wakaf ad-darahim dan juga wakaf ad-dananir ini bermaksud mewakafkan wang tunai kepada mana-mana pemegang amanah wakaf, iaitu mauquf alaih, dan wang modalnya dikekalkan kepada penerima wakaf. Manakala wang tersebut akan dikumpulkan dan kemudiannya ditukarkan kepada harta secara konsep badal, dan manfaat ataupun hasil wakaf berkenaan akan digunakan untuk kebajikan dan pembangunan ummah. Majlis Fatwa Kebangsaan telah membuat keputusan melalui jatuhan kuasa Majlis Fatwa Kebangsaan bagi Hayat Agama Islam Malaysia kali ke-77 pada tahun 2007 telah memutuskan bahawa berwakaf secara tunai ataupun berwakaf dalam bentuk wang tunai ini diharuskan di dalam Islam. Jumhur fuqaha mengharuskan wakaf harta alih selama mana ia adalah benda yang bersifat kekal dan ia bertepatan dengan wang kerana ia termasuk dalam kategori harta alih. Baik, kita tengok kepada fungsi ataupun punca kuasa Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis selaku pentadbir ataupun mutawali harta wakaf. Sebagaimana yang termaktub di dalam enakmen pentadbiran agama Islam negeri Perlis, fungsi dan peranan MAIP terdapat 5. Sebagaimana yang kita sedia maklumi, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis ataupun MAIP berperanan dalam membantu dan menasihati Duli Yang Maha Mulia Raja Pemerintah dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan Hayat Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu di negeri Perlis. Kedua, MAIP berperanan menggalak, mendorong, membantu dan mengusahakan kemajuan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Islam di negeri Perlis selaras dengan hukum syarak. Dan ketiga, MAIP berperanan sebagai pemegang amanah tunggal ataupun mutawali harta wakaf, nazar dan juga amanah. MAIP juga berperanan dan berfungsi dalam menguruskan kutipan dan agihan zakat serta harta wakaf dan harta baitulmal, dan MAIP juga berperanan menjadi badan induk penggubalan dasar berhubungan pentadbiran Hayat Agama Islam di negeri Perlis. Di dalam enakmen pentadbiran agama Islam negeri Perlis tahun 2006, di dalam Seksyen 89 jelas memperuntukkan bahawa walau apa-apa pun peruntukan yang berlawanan yang terkandung di dalam mana-mana surat cara ataupun pengisytiharan yang mewujudkan, mengawal ataupun menyentuh perkara itu, maka majlis yang MAIP hendaklah menjadi pemegang amanah yang tunggal bagi semua wakaf, sama ada wakaf am ataupun wakaf khas, semua nazar am dan juga segala jenis amanah yang mewujudkan apa-apa amanah khairat bagi menyokong dan memajukan agama Islam bagi faedah orang Islam mengikut hukum syarak. Untuk makluman sidang penonton sekalian, wakaf tunai yang dilaksanakan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis telah pun dilancarkan secara rasminya oleh Tuanku Yang di-Pertua MAIP, iaitu Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Syed Fazluddin Putra, Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai pada 22 November tahun 2012. Dan Alhamdulillah sehingga pada hari ini
kutipan wakaf tunai Maib telah menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan. Alhamdulillah, pihak Maib mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pewakaf yang telah menyampaikan sumbangan wakaf tunai, sama ada wakaf berbentuk am maupun wakaf berbentuk khas, wakaf tunai khas. Dan pihak Maib telah pun mewujudkan satu produk ataupun satu bentuk wakaf tunai khas bertujuan untuk membina ataupun membangunkan sebuah pusat rawatan dialisis yang dinamakan sebagai bangunan wakaf Maib Perkhidmatan Dialisis Hospital Tuanku Fauziah Kangar. Jadi untuk melaksanakan ataupun kaedah cara untuk kita menyertai wakaf tunai ini, maka pihak Maib telah melaksanakan pelbagai kaedah dan juga inisiatif. Antaranya, melalui akaun bank, pihak Maib telah pun mewujudkan satu akaun wakaf tunai khas di Bank Islam Malaysia Berhad, yang mana tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton sekalian boleh mengambil ataupun memberi perhatian kepada nombor akaun yang saya sebutkan ini, iaitu 09010010063983, yang mana akaun ini merupakan akaun wakaf tunai Maib di Bank Islam. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton sekalian berhajat untuk melaksanakan wakaf tunai, boleh terus bank in ataupun menyumbangkan wakaf tunai tuan-tuan dan puan-puan sekalian ke akaun Maib yang berkenaan. Selain daripada kaedah melalui akaun yang diwujudkan, maka terdapat kaedah ataupun inisiatif lain bagi penjawat awam, persekutuan dan juga negeri boleh melaksanakan ataupun menyertai ibadat wakaf tunai ini secara potongan gaji. Kalau perkhidmat kerajaan persekutuan, bolehlah berwakaf melalui potongan gaji yang ditadbir oleh Yayasan Wakaf Malaysia dengan kodnya 4474. Manakala peringkat perkhidmat awam negeri, bolehlah melaksanakan potongan gaji melalui bendahari negeri dengan kodnya 4438. Dan manakala kaki tangan swasta, potongan gaji boleh diuruskan oleh majikan masing-masing mengikut kaedah potongan gaji di bawah Seksyen 24/2I Akta Kerja daripada Jabatan Tenaga Kerja. Selain daripada potongan gaji, akaun Bank Islam Maib juga turut melaksanakan kolaborasi ataupun kerjasama pintar dengan pakar-pakar termasuklah institusi perbankan Islam, yang mana Maib telah melaksanakan kerjasama dengan IBIM ataupun Persatuan Institusi Perbankan Islam Malaysia dalam mewujudkan kaedah-kaedah yang boleh mendekatkan pewakaf ataupun memudahkan pewakaf untuk berwakaf secara tunai. Antaranya, kita wujudkan internet banking ataupun JomPay ataupun FPX. Kedua, kita wujudkan standing instruction, direct debit ataupun e-mandate. Ketiga, melalui mesin deposit tunai. Dan juga keempat, kaedah baru yang kita perkenalkan iaitu Snap and Pay. Dan setiap sumbangan wakaf tunai yang tuan-tuan dan puan-puan salurkan melalui Maib, maka ia akan dapat insentif pengecualian cukai, yang mana pihak Maib telah pun mendapat kelulusan potongan cukai pendapatan di bawah Seksyen 44/11C di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 daripada Kementerian Kewangan Malaysia dan juga Lembaga Hasil Dalam Negeri bagi setiap sumbangan wakaf tunai untuk projek bangunan wakaf Maib Perkhidmatan Dialisis ini. Jadi alhamdulillah, untuk tempoh selama 2 tahun ini, Maib telah mendapat insentif pengecualian cukai bagi setiap pewakaf yang menyumbang secara tunai bagi tujuan wakaf tunai khas projek dialisis berkenaan. Selain daripada projek-projek berbentuk kesihatan yang saya nyatakan tadi, terdapat juga pelbagai lagi projek infrastruktur yang telah dilaksanakan hasil daripada inisiatif wakaf ini. Antaranya, pihak Maib telah bekerjasama dengan Yayasan Wakaf Malaysia dan juga Jabatan Wakaf Zakat dan Haji Jabatan Perdana Menteri dalam melaksanakan pelbagai produk-produk wakaf untuk manfaat seluruh masyarakat. Antaranya, terdapat 27 lot bazar wakaf yang terletak di 6 lokasi masjid terpilih di sekitar negeri Perlis. Kemudian pihak Maib juga mewujudkan 8 lot komersial ataupun rumah kedai yang dibina di atas tanah wakaf am di Utan Aji. Kemudian yang terkini, sebagaimana yang Maib sedang wawarkan sekarang ini, iaitu inisiatif wakaf tunai bagi pembinaan
bangunan wakaf maib perkhidmatan dialisis Hospital Tuanku Fauziah Kangar, yang mana bangunan ini telah pun bermula pembinaannya sekitar tahun 2018, pada April 2018, dan telah pun bangunan telah pun siap ketika ini, tetapi kemudahan ataupun fasiliti di dalamnya masih dalam proses untuk disediakan oleh pihak hospital sebelum memulakan operasi ataupun perkhidmatan kepada masyarakat ataupun pesakit yang memerlukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton Polis Mengaji sekalian, tujuan utama MAIP melaksanakan inisiatif ataupun bangunan wakaf MAIP perkhidmatan dialisis ini adalah bertujuan untuk menggalakkan masyarakat, khususnya rakyat di negeri Perlis ini, untuk menyertai ibadat wakaf tunai dengan menyumbang kepada pembinaan pusat dialisis ini. Memang hasrat utama kita adalah untuk mewujudkan sebuah ikon ataupun bangunan yang 100% dibina hasil daripada kutipan wakaf. Jadi semenjak dilancarkan pada tahun 2014 wakaf tunai pusat dialisis ini, sehingga kini pihak MAIP telah berjaya mencapai kutipan berjumlah 2,320,000. Jadi masih banyak lagi dana yang diperlukan, dana wakaf tunai khususnya yang diperlukan untuk menampung kos pembinaan projek yang berjumlah keseluruhan 6 juta. Jadi walaupun bangunan telah siap, tapi kos ataupun modal untuk menampung pembinaan bangunan berkenaan masih lagi kekurangan, dan kita pihak MAIP amat sangat merayu dan juga memohon menggalakkan seluruh masyarakat untuk sama-sama menyumbang dan berwakaf secara tunai melalui Majlis Agama Islam bagi menampung pembinaan ataupun ikon wakaf yang kita nanti-nantikan ini. Jadi selain daripada kaedah berwakaf yang saya sebutkan tadi, kita juga tuan-tuan dan puan-puan boleh melayari laman Sesawang MAIP untuk melihat pelbagai kaedah dan juga info-info terkini berhubung dengan produk-produk wakaf yang MAIP laksanakan. Melalui Snack MP, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke QR code yang mana setiap masjid alhamdulillah telah kita iklankan QR code My Wakaf MAIP ni. Jadi untuk kemudahan masa kini, tuan-tuan dan puan-puan tak perlu lagi bawa cash, hanya sekadar boleh scan sahaja barcode ataupun QR code yang dibekalkan melalui pamphlet ataupun streamer yang dibekalkan di lokasi-lokasi tertentu, boleh scan dan juga boleh terus berwakaf kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Selain daripada wakaf tunai dan bentuk kesihatan, pihak MAIP juga telah turut melaksanakan kolaborasi dengan Institut Pengajian Tinggi di Perlis, khususnya pihak UiTM Perlis, pihak UNIMED dan juga KUIP dalam melaksanakan wakaf pendidikan dalam usaha untuk menyemarakkan ibadat wakaf di negeri ini. Dan antara projek-projek lain yang dilaksanakan berasaskan kepada konsep wakaf ini, iaitu pihak MAIP telah berjaya memelihara sebuah masjid lama di Kubang Gajah, iaitu Masjid Al-Abrar, untuk dijadikan sebagai pusat pengurusan jenazah MAIP yang boleh digunakan oleh seluruh rakyat di negeri Perlis ini dalam melaksanakan ataupun dalam memberi perkhidmatan pengurusan jenazah yang terbaik mengikut sunnah Nabi. Kemudian pihak MAIP juga turut melaksanakan sumbangan wakaf telaga untuk komuniti Muslim Rohingya dengan kerjasama NGO iaitu Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim, dan pihak MAIP telah berjaya mewakafkan 5 telaga kepada komuniti Rohingya di Myanmar. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, mungkin sekadar itu sahaja perkongsian yang dapat saya sampaikan berhubung tajuk wakaf membersih jiwa dan menyubur harta. Jadi tuan-tuan dan puan sidang penonton Polis Mengaji, sekiranya perlu ataupun berhajat kepada info yang lanjut berkenaan dengan apa sahaja aktiviti ataupun program yang MAIP laksanakan, boleh layari www.mips.gov.my, dan dalam portal itu terdapat pelbagai sumber info dari segi sewa makan, bayaran dan sebagainya, boleh didapati di laman web MAIP berkenaan.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekalian, sebagai rumusan ataupun penutup kepada perkongsian kita pada pagi ini, maka marilah sama-sama kita merenung sabda Nabi SAW, yang mana Nabi SAW ada bersabda, la tazalu qadama 'abdin yaumil qiyamah la tazalu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'al 'an 'umrihi fima afnah wa 'an 'ilmihi fima fa'al wa 'an malihi min aina iktasab wa fima anfaqah wa 'an jismihi fima ablah. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi, yang bermaksud dua kaki seorang hamba tidak akan bergerak pada hari kiamat kelak sehingga kan dia ditanya tentang beberapa perkara. Pertama, tentang umurnya, ke mana dia habiskan. Tentang ilmunya, ke manakah, apakah yang dah dilakukan dengan ilmunya. Yang ketiga, tentang hartanya, dari mana dia dapat dan ke mana dia belanjakan. Dan kelima, tentang tubuh badannya, untuk apa digunakan. Jadi mudah-mudahan dengan harta yang Allah Ta'ala gunakan, kita dapat laksanakan tuntutannya dengan melaksanakan ibadat wakaf, zakat dan sedekah. Mudah-mudahan harta berkenaan dapat menjadi jaminan keselamatan kita di akhirat kelak. Dan Nabi SAW ada bersabda lagi, ma naqasat sadaqah min mal, tidak akan berkurang harta tersebut dengan sebab sedekah. Jadi ayolah sama-sama kita berwakaf dan kita hindarkan diri kita daripada kebinasaan. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi SAW, ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakan yanzilani فيقول أحدهما اللهم أعطني منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطني ممسكا تلفا. Tidak ada satu hari pun yang dilalui oleh para hamba kecuali ada dua malaikat yang akan turun, dan salah satunya akan mengatakan, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak, bersedekah, berzakat dan berwakaf. Dan malaikat yang satunya akan berdoa, ya Allah, berikanlah kemusnahan kepada mereka yang tidak bersedekah, berzakat, berwakaf dan berinfak. Ayuh sama-sama kita sahut seruan ini untuk kita melaksanakan ibadat zakat, wakaf dan sedekah demi membantu umat yang memerlukan. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.